Diganggu hantu ketika tinggal di sebuah resort. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Baiklah guys, video kali ini saya ingin ceritakan pengalaman sebuah keluarga bercuti di sebuah resort dan mereka menghadapi satu situasi yang amat seram dan menyebabkan mereka keluar daripada resort tersebut. Jadi jom kita mulakan cerita. Saya ingin bermula apabila baru sahaja habis PKP, okey. Kerajaan telah mengumumkan boleh merentas daerah dan boleh bercuti. So, sebuah keluarga ni dia mengambil kesempatan untuk bercuti di daerah yang sama juga, di daerah tempat dia tinggal, dan menempah sebuah resort. Kebetulan resort tersebut adakan diskaun. Biasalah lepas PKP ni banyak resort yang perlu cover kan, cover maintenance, cover perbelanjaan. Jadi tidak mustahil banyak resort hotel beri diskaun ya, agar orang ramai bercuti lah. So tidak ketinggalan juga family ini, mereka ambil kesempatan lah ya, gunakan diskaun yang diberikan untuk bercuti. Namun sedia maklum, kita hampir 2 tahun PKP dan tempat-tempat tinggal resort hotel ni pun terbiar selama 2 tahun tidak ada penghuni. So, dijadikan cerita, mereka pun check in lah dalam bilik resort tersebut. Dan resort tersebut memang famous dan cantik. Cantik, terkenal dan sesuai untuk family sebab dia ada kolam. Kolam ni memang anak-anak lah yang suka mandi. Okay? Dan mereka seperti biasa, selepas check in, bersiap-siap dan mandi bersama anak-anak. Okay, dan selepas mandi mereka pun nak pergi makan. Ya, masa tu makan malam saya ingat. Selepas mereka check in petang, petang tu mandi dan mereka ingin makan malam seperti biasa. Pas makan malam, okay, mereka pun pulang semula ke bilik. Dan bila mereka pulang ke bilik, okay, mereka masuk ke bilik. Apabila mereka masuk ke bilik, air dalam tandas di bahagian sinki, pipe dia terbuka. Terbukalah kan. Si suami ni heran lah. Dia cakap, siapa tadi pergi tandas tidak tutup air? Isteri dan anak-anaknya terpinga-pinga. Dia cakap, tak ada. Dia cakap, bukan ayah kau? Dia cakap tadi yang last pergi tandas. Jadi ayahnya pun berfikir, last aku pergi tandas tadi, aku tutup semua air, dia cakap kan. Tapi ayah dia berpikiran positif, kemungkinan terlupa ke kelang kabut kan, hingga terlupa untuk tutup pipe. Jadi dia tidak hirau lagi lah, dia anggap dia mungkin terlupa dan dia off semula pipe tu. Kemudian seperti biasa mereka pun rehat lah ya, rehat dalam bilik semua, bercerita, anak-anaknya bermain. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada orang ketuk bilik. Ketuk bilik, tok ketuk bilik. Cakap, siapa pula ni ketuk bilik ni kan? Kita tidak ada panggil siapa-siapa kan? Lepas tu ada menyahut dari luar lah. Hello, good night, housekeeping. Rupanya housekeeping. Jadi terkejutlah, diorang datang, mungkin ada apa-apa berita kan? Ada apa-apa masalah ke dalam bilik tu. So, si suami ni pun keluar lah. Dia buka pintu. Ada pekerja hotel tu lah. Dia cakap, housekeeping, cik dengar, ini bantal yang cik perlukan. Dan si suami pun heran lah. Dia cakap, bila saya mau bantal pula? Dia cakap dengan pekerja tu lah, dia cakap, bukan encik ke yang tadi datang ke reception minta bantal sebab sakit leher? Jadi si suami ni pun heran. Dia cakap, mana ada aku pergi reception? Dia tanya isteri dia, kita ada pergi reception ke tadi? Isteri cakap, tidak ada bang. Dia cakap, kemudian dia cakap dengan pekerja tu lah. Dia cakap, mungkin kamu salah bilik kot. Dia cakap, mungkin bilik orang lain. Tak benar, ini bilik abang kan, bilik 106 kan? Ya, abang lah yang pergi kaunter tadi. Dia cakap. Dia pun berfikir lah, bila pula aku
ambil bantal. Jadi untuk memendekkan cerita, dia ambil sajalah bantal tu. Bagi bantal tu, dia cakap. Dia pun ambil bantal tu dan letak, dan dia ucap terima kasih kepada housekeeping tu lah. Dia pun malas mau panjangkan cerita. Hari pun sudah malam. Ini dia gunalah bantal tu untuk tidur. Dan pada malam harinya, semasa mereka tidur, sekali lagi si suami dikejutkan dengan air pipe terbuka. Terbuka lagi. Dan si suami dia bangun, terbuka lagi pipe, dia cakap kan. Dia cakap ini mesti anak-anak ni pergi tandas, dia cakap. Tidak tutup pipe lagi ni. Tapi dia tengok anak-anak dia semua sudah tidur. Dia cakap kan, siapalah pula sebenarnya kan guna pipe air ni. Jadi dia pergi ke tandas lagi, dia off. Dia kembali tidur. Dan bila dia tidur, baru dia terasa leher dia tiba-tiba macam merasa macam yang sakit. Dia cakap, kenapa tengkuk aku macam sakit semacam kan, dia cakap. Biasanya enggak. Macam tahu-tahu pula pekerja housekeeping tu kan, aku sakit leher. Dia cakap, dia pun sambung tidur semula. Dan bila dia sambung tidur semula, dia terdengar seperti ada orang berbual di luar, ya, macam berbual macam orang lepak lah. Dia heran lagi, tengah-tengah malam begini, dia cakap kan, ada orang lepak lagi. Kemudian orang berlepak tu tiba-tiba terdengar satu suara budak menangis, ya, macam budak menangis macam sekitar bayi beberapa bulan begitu menangis. Dia cakap kan, orang lepak bawa bayi lepak sekali ni apa hal, dia cakap kan. Dan bayi itu menangis, betul-betul menangis yang macam menangis kesakitan lah. Jadi si suami ini tidak tahan, dia cakap, aku pergi tengok dulu lah, dia cakap, suruh orang tidur lah. Jadi si suami pun keluar untuk lihat. Dia mau tengok gerangan siapakah yang berlepak di luar bawa anak ni. Dan bila dia buka pintu dan tengok, suara orang yang berbual dan suara bayi menangis tadi hilang. Guys, si suami sudah terkejut, si bapak ni lah, dia terkejut. Dia cakap, mana tadi suara orang berbual, suara bayi tadi? Dia pun yang, kah aku salah dengar kah, ada orang pasang TV kah, pasang handphone kah? Tapi suasana terus menjadi senyap, sunyi, dan hanya ada bunyi cengkerik. Dan dia masih berfikir lagi. Dan bila dia mau masuk semula ke bilik, guys, sekali lagi air pipe tandas terbuka. Dan si suami ni terkejut. Sekali lagi dia cakap, terbuka pipe lagi. Guys, di situ dia sudah rasa tidak enak dan tidak tenang. Dia cakap, sudah belengah. Ini bukan kesilapan ataupun ada yang terlupa, ataupun aku yang lupa tutup pipe kah, anakku lupa tutup pipe kah. Tapi memang bilik tu memang ada gangguan dalam bilik tersebut. Jadi si suami ni sudah tidak sedap hati dan tidak rasa selesa. Tapi mau bangun isteri dan anak-anaknya tidak sanggup pula. Jadi dia buat tidak tahulah. Dia hadaplah kes tu. So dia masuk balik tandas. Dia off lagi balik pipe tu. Dia kunci pintu dan tidur semula. Tidak lama kemudian, dia sudah tidak dapat tidur. Dia sudah tidak rasa selesa. Dia cakap, kan, apa benda yang mengganggu ni kan, dia cakap. Dia cakap kan, kalau pipe ni, dia cakap, buka lagi, check out. Aku malam ni juga, aku bawa family ku, anak-anakku check out, dia cakap. Dan dia pun baring semula. Dan bila dia baring semula, sekali lagi dia dengar bunyi air pipe dalam tandas tu terbuka. Dia cakap, sudah, dia cakap, confirm dengan bilik ni berpenunggu, dia cakap. Jadi kali ni dia nak tutup, dia mau terus bawa family check out. Jadi dia mau pergi tutup balik di dalam tandas. Belum sempat dia mau masuk ke dalam tandas, tiba-tiba guys, dia dengar suara orang menangis di dalam tandas. Suara perempuan menangis. Begitu. Wih guys, terus meremang bulu roma si suami ni. Dia cakap, Allah, dia cakap, matilah.
Sudah di dalam tandas, sudah dia apa lagi? Dia bangunkan istri dia pelan-pelan. Dia bangun, sayang, bangun sayang, bangun, dia cakap. Coba aku dengar dalam tandas, ada aku dengar suara orang menangis kah? Jadi istri dia pun bilang, ya apa abang ni, dia cakap kan. Bangun pagi-pagi ni, bangun dulu, dia cakap. Jadi istrinya pun bangun dan layanlah karena suami dia cakap, kau dengar dalam tandas ada suara menangis. Dan bila istri dia dengar, istri dia confirmkan memang ada orang menangis dalam tandas. Kemudian istri cakap, bang siapa tu bang? Dia cakap, aku tak tahu, dia cakap, siapa yang menangis dalam tandas ni, dia cakap. Ya, kemudian si suami cakap, sudah bilangnya, malam pagi ni juga kita check out, kita keluar dari bilik ini. Dia cakap, abang tak selesa dalam bilik ini. Lepas tu suara menangis tu tiba-tiba senyap dan air pipe tu masih terbuka, tapi si suami sudah tidak berani ke tandas. Dia bangunkan anak-anak dia, kemas barang. Jadi bilangnya kemas barang, malam ni kita check out, abang pergi reception dahulu, jumpa dengan pekerjaan yang untuk kita check out. Anak mereka masih tidur lagi. Jadi si suami lah yang pergi ke reception. Kemudian dia pergi reception, dia cakap, saya mau check out. Dia cakap, terkejut lah orang reception ni. Dia cakap, tuan kenapa tuan nak check out? Dia cakap, kamu tahu bilik kamu yang kamu bagi dengan kami tu, kami tak tahan. Dia cakap, kami tak tahan diganggu oleh hantu. Muka pekerja tu dia macam blur dan yang speechless, ya, macam yang tidak berkata apa-apa. Durang pun mau ya mau tidak, mau cakap tidak ada hantu, seperti mereka sudah tahu memang bilik itu memang ada penunggu. Oleh kerana pelanggan sentiasa betul, jadi mereka terimalah untuk check out. Si suami ni balik semula ke dalam bilik. Sampai saja ke bilik, tahu anak-anak dan istrinya kemas. Anaknya blur bangun. Cakap, kenapa ni pak? Kenapa ni abang? Kenapa ni? Cakap, kita check out, kita pindah hotel. Dia cakap, ya, kita pindah resort. Dengan resort ini tidak selamat. Mereka pun kemas cepat-cepat. Dan mereka keluar daripada bilik untuk pergi check out di reception. Jadi sampai di reception, mereka sudah bawa barang-barang sekali. Datang bos kepada resort tersebut. Dia cakap, tuan, dia cakap, jangan keluar dahulu, dengan boleh saya tahu aduan apakah masalah bilik tersebut. Jadi si suami pun ceritalah, dia cakap, bilik tu dia cakap ada gangguan. Dia ceritakan segala-galanya, pipe terbuka, suara orang menangis. Jadi tuan resort tersebut, bos resort tersebut macam mau percaya tidak percaya. Dia cakap, mustahil, dia cakap, tuan, kami punya resort ni yang terbaik, tidak ada gangguan-gangguan begitu, belum pernah berlaku lagi. Dia cakap, okey, kalau kau nak percaya, dia cakap, jom kita pergi bilik. Jadi si anak dan isteri tunggu di bagian reception. Jadi si suami dan tuan resort tersebut sama-sama pergi ke bilik yang mereka menginap tu. Dan guys, sampai saja ke bilik, bila orang buka pintu, bilik tersebut berhambur, selimut, bantal, ya, bantal-bantal kerusi, semua sudah berselerak di lantai. Dan tuan resort tersebut terkejut. Dia cakap, apa hal ni? Anak-anak tuan selerakkan ni benda ni. Marahlah yang si suami dia cakap, mana ada aku anak-anakku selerakkan semua ni, bilangnya. Aku nak check out ni, aku memang kemas siap-siap, bilangnya. Anakku bukan jenis yang menyelerakkan barang-barang ni. Memang berselerak bilik itulah, dia cakap. Kemudian mami cakap, aku dah cakap, dia cakap, bilik ni memang berpuaka. Jadi tuan resort tersebut dia macam yang okeylah tuan check out lah. Bilangnya, kami tutup bilik ni sementara. Ataupun beginilah tuan, bilangnya, kami pindahkan tuan kepada bilik yang lain. Dia cakap, bilik sementara, bilangnya. Kalau tuan check out pagi ni pun tidak ada lagi hotel yang boleh terima ataupun hotel yang buka, kami pindahkan bilik lah kepada tuan. Jadi kebetulan memang pagi itu pun memang tidak ada bilik, tidak ada hotel lagi, ya. Jadi mereka setuju sajalah untuk terima pindah bilik ke lain. Dan kebetulan anak-anaknya pun yang masih mengantuk, mamai lagi, isteri dia pun masih mengantuk lagi. Jadi dia terimalah untuk terima bilik yang lain lagi. Jadi
Tuan resort tersebut pun bagi bilik yang baru kepada mereka untuk menginap, dan bilik tersebut ditutup serta merta. Jadi guys, itulah dia kisah seram kita tentang resort yang berpuaka. Jadi tidak mustahil benda ini berlaku. Ini kerana setelah 2 tahun PKP memang banyak resort atau hotel yang ditinggalkan. Dan seperti yang kita tahu, kalau bilik atau rumah itu ditinggalkan selama 40 hari, ada benda lain yang akan menginap, kemungkinan jin. Dan jin tersebut mungkin tidak selesa dengan orang yang baru menginap ataupun tinggal di situ kerana mereka menganggap itu adalah tempat tinggal mereka. Jadi guys, setakat itu saja video saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.